Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam majlis mengasihi Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menantikan azan isyak sebentar lagi. Sementara itu suka saya mengajak tuan-tuan untuk kita tadabbur ataupun kita melihat bagaimana kronologi kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaupun krono ni asalnya adalah untuk masa, tapi tidaklah kita sebutkan tahun bila semua, tapi secara step by stepnya kita akan sebut insya-Allah kesimpulan daripada kisah Nabi Yusuf sebelum kita masuk mengenai dengan tafsir dalam surah Yusuf Yusuf. Kita lihat dalam surah Yusuf adalah surah Makkiyah. Bila surah Makkiyah dia agak keras, ada ayat-ayat penegasan. Tapi berbeza dalam surah ini. Surah ini mempunyai 111 ayat. Sebab apa dinamakan surah Yusuf ataupun sebab asbabun nuzul, sebab penurunan surah Yusuf? Perkara pertama yang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu tahu, iaitu dinamakan surah Yusuf kerana di dalamnya mengandungi kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Diriwayatkan bahawasanya orang Yahudi mereka pernah bertanya dengan Nabi SAW mengenai kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka turunnya surah Yusuf. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga selain daripada Imam Hakim, unzilal Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Quran ini kepada Nabi, fatalahu alaihim zamanan, maka Nabi SAW bacakan kepada mereka ayat Quran ini satu ketika, satu masa. Maka mereka berkata, lau qasasta alaina, kalau kamu ceritakan kepada kami, kamu kisahkan cerita benda apa yang sampai kepada kamu, kisahkan kepada kami. Qasas adalah plural daripada qissatun. Maka turun ayat Quran, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami akan ceritakan sebaik-baik cerita kepada kamu. Kami akan kisahkan sebaik-baik kisah kepada kamu, wahai Muhammad. Satu kali yang lain, fatalahu alaihim zamanan, Nabi SAW baca kepada mereka orang Yahudi ini, kepada orang Yahudi Nabi bacakan apa? Iaitu ayat Quran. Faqalu law haddastana, wahai Rasulullah, kalau kamu ceritakan kepada kami, ceritakan apa yang diwahyukan kepada kamu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Allahu nazzala ahsanal hadith, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebaik-baik cerita, ahsanal hadith, satu kisah, satu cerita. Maka selepas mana berlaku satu krisis pada zaman Nabi, ketika Nabi berada di Mekah bersama dengan orang Quraisy, pada ketika itu Nabi ditimpa krisis sampai makan daun kering kerana diboikot Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Dan selepas daripada tahun kesedihan Nabi, iaitu tahun kewafatan bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib, dan juga isteri yang tercinta Nabi SAW iaitu Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra banyak membantu Nabi dari sudut spiritual, beri semangat kepada Nabi, kata-kata semangat. Abu Talib pula banyak menolong Nabi di atas pangkat yang dia ada. Orang yang paling disegani di antara orang-orang Quraisy, yang paling disegani di antaranya adalah Abu Talib. Diriwayatkan sebab turunnya surah Yusuf, orang-orang kafir, tadi orang Yahudi, ini orang kafir Mekah, sebahagian di kalangan mereka telah bertemu dengan orang Yahudi. Mereka sedang mencari-cari mengenai dengan
perihal Muhammad. Mereka sedang berbahas mengenai dengan Muhammad. Jadi orang Yahudi kata kepada mereka, iaitu kepada orang kafir Quraisy, saluh, kamu tanyalah kepada Muhammad, kamu tanya sendiri kepada Muhammad, lima intaqala ali Yaqub, kerana apa keluarga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam berpindah daripada Syam ke Mesir. Kamu tanya sendiri kepada Muhammad. Kemudian wa an qissati Yusuf, dan juga kamu tanya sendiri kepada Muhammad mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka turunnya ayat surah Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Sekalipun ayat ini, surah ini dipanggil surah Makkiyah, turun sebelum daripada hijrah, tapi uslub ataupun struktur surah ini adalah struktur yang tenang, yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita baca secara struktur susunan ayat dalam surah Yusuf, bagi orang Melayu mungkin berbelit sikit lidah dia, susah nak sebut, tapi sebenarnya itulah ayat yang tenang. Selalunya bila sebut tentang ayat Makkiyah, ayat penegasan, ayat yang agak keras. Berbeza dengan surah Yusuf, penuh dengan kelembutan, dan tidak ada gertakan, tidak ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam, Atha rahimahullahu taala, Imam Atha, dia telah berkata, la yusma' suratu Yusuf, tidak akan didengari surah Yusuf, mahzunun, orang yang sedih, ditimpa dengan kesedihan, illa staraha ilaiha, melainkan dia akan rasa santai dengan mendengar kisah Yusuf alaihi salatu wasalam. Orang yang dalam kehibaan, dalam kedukacitaan, dalam kemurungan, bila dengar saja kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, lepas semua stres dia, akan hilang, akan terbang semua kesedihan dia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, satu puak di kalangan orang Yahudi ketika mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah ini, surah Yusuf, aslamu, orang Yahudi masuk Islam, limuwafaqatiha ma'indahum, kerana maklumat fact yang mereka dapat sebiji seperti apa yang Nabi sampaikan. Apakah munasabah surah Yusuf dengan surah sebelumnya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Yusuf, turun surah Yusuf ini adalah dari sudut susunannya selepas daripada surah Hud. Apa munasabah dia? Kerana pada setiap daripada susunan ini sebenarnya mengandungi kisah nabi-nabi. Sebelum surah Yusuf menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, sebelum kisah surah Yusuf adalah surah Hud, juga menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Sebelum kisah surah Hud adalah surah Yunus, juga menceritakan kisah perjalanan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Walaupun tak disebutkan detail, tetapi ada di dalam tu surah disebutkan peristiwa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Kemudian isbatul wahyi ala nabi, dan juga mengisbatkan, mensabitkan ke wahyu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang kisah setiap nabi pada kebanyakan surah dalam Quran dengan uslub struktur yang berbeza, dengan maqasid ataupun dengan objektif yang pelbagai, biqasdil izah wal i'tibar, supaya manusia mengambil ibrah, pengiktibaran, melainkan kisah Yusuf alaihi salatu wasalam datangnya hanya sekali. Tuan-tuan lihat kisah Nabi Musa, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Shu'aib berulang-ulang datang di dalam Al-Quranul Karim, tetapi kisah Nabi Yusuf tidak datang di dalam surah lain, hanya datang sekali saja, itu pun di dalam surah Yusuf. Falam tuzkar fi ghairi hadhihi surah, tak disebut surah Yusuf selain daripada surah kisah Nabi Yusuf, tak disebutkan, melainkan dalam surah Yusuf sahaja. Hanya saja disebut kisah Nabi Yusuf semuanya secara berperingkat-peringkat, berturut-turut berperingkat, satu bab demi satu bab.
Ini mengisyaratkan apa yang ada dalam Al-Quran, satu i'jaz, mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kisah tersebut datang secara sempurna daripada awal sehingga akhir, ataupun datangnya secara selingan-selingan, sikit-sikit. Itu semua adalah i'jaz, mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, datang secara dasar, secara kasar, ataupun datang secara terperinci satu persatu. Itu semua adalah mukjizat yang ada objektif yang tersendiri Allah Subhanahu wa taala datangkan. Terkandung, kita akan bincang pada malam ini insya-Allah mengenai dengan perjalanan kisah ataupun kita panggil tentatif surah kisah kisah Yusuf di dalam Al-Quranul Karim. Terkandung surah ini, surah Yusuf, adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kisah yang ada yang menggembirakan, ada ketikanya agak murtah, menggembirakan, ada ketikanya menyedihkan. Maka bermula kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menerangkan bagaimana darjat ataupun dekatnya Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, dan juga hubungan Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya. Pada peringkat awal, kalau tuan-tuan lihat dalam kisah Nabi Yusuf, menceritakan bagaimana dekatnya hubungan Nabi Yusuf dengan ayahnya, bagaimana hubungan Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya, sehingga adik-beradik Nabi Yusuf merancang satu perancangan yang cukup jahat, iaitu untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan mencampaknya dalam perigi yang kering, sehingga dibeli Nabi Yusuf ini oleh seorang raja Mesir, seorang raja Mesir. Wa syira'uhum at-ta'am minhu fil marratil ula wa manahahum iyyahu dan duna muqabil, yang mana mereka membeli makanan pada kali yang pertama, wa manahahum iyyahu duna muqabil. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memberi kepada adik-beradik Nabi Yusuf di akhir kisah Nabi Yusuf, berikan percuma, tak ada ambil apa-apa imbalan, tak ambil pertukaran apa-apa. Ketika mana ditimpa Mesir dengan musim kemarau, pada ketika itu adik-beradik Nabi Yusuf pergi ke Mesir kerana di sana banyak makanan, stok makanan disimpan. Dan pada kali yang kedua Nabi Yusuf minta supaya mereka ini bawa datang adik bongsu mereka yang bernama Bunyamin, bawa datang, hadapkan kepada Menteri Kewangan Mesir pada ketika itu, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam. Last sekali Bunyamin ditangkap. Itu adalah perangkap Nabi Yusuf, ditangkap Bunyamin kerana beliau dituduh mencuri. Dan ditangkap itu satu helah madrusah, satu helah yang diambil pengajaran. Dan juga, sebenarnya Bunyamin tidak mencuri, tapi itu helah Nabi Yusuf buat supaya Bunyamin berada di sisinya. Kemudian mihnah Yusuf wa jamalihi ar-ra'i', bagaimana ujian yang ditimpa kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam cukup menarik dalam kisah Nabi Yusuf, dalam surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dirakamkan juga di dalam surah Yusuf ini bersama dengan isteri pembesar Mesir, bagaimana pembebasannya daripada penjara, iaitu dia tidak bersalah tapi dipenjarakan. Bagaimana Nabi Yusuf berada dalam kegelapan penjara. Dalam kegelapan penjara, Nabi Yusuf boleh berdakwah kepada beberapa orang, dan Nabi Yusuf juga mampu untuk mentadbir mimpi, dan itulah syarat yang Nabi Yusuf letakkan untuk dia dibebaskan daripada kegelapan penjara. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dilantik sebagai Menteri Kewangan, bagaimana
penglihatan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ketika mana dibawa berita gembira, dibawa baju Yusuf dilemparkan kepadanya, terus celik penglihatannya. Daripada buta boleh lihat. Begitu rindunya ayah Nabi Yusuf iaitu Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dan di akhir sekali Nabi Yusuf sekian lama berpisah dengan ayahnya, dengan keluarganya. Di akhir sekali mereka bertemu di Mesir. Kemudian iradul ibrah min hadhil qissah, didatangkan pengajaran daripada kisah ini di akhir surah Yusuf. Kemudian mensabitkan kenabian Nabi SAW dan juga motivate kepada Nabi, dan juga memberi satu petunjuk. Ingatlah, bersabar selepas kesusahan, bersabar di atas kesusahan, di sana ada kesenangan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berpindah daripada penjara kepada istana. Asal daripada kegelapan penjara, dikeluarkan Nabi Yusuf, bukan dikeluarkan ke rumah biasa, tapi ke istana yang gah, istana yang besar. Dan dijadikan Nabi Yusuf sebagai aziz, menteri kewangan Mesir. Wa kullu man sabara 'alal bala, setiap orang yang ditimpa ujian, maka ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka tidak perlu dia mengambil pengajaran, dan juga dia bersabar, kerana di atas kesabaran adanya faraj dan juga nasr, iaitu adanya jalan keluar, adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Yusuf juga di akhirnya menceritakan, memberi peringatan, ancaman kepada orang musyrikin, iaitu akan turun azab kepada mereka sekiranya perangai tabiat mereka sama seperti perangai umat sebelum daripada ini. Dan pengajaran akhlak yang diambil faedah adalah bagaimana Nabi Yusuf meniti perjalanan daripada susah kepada senang, daripada gelap kepada cahaya. Dan yang paling penting dalam pengajaran ataupun akhlak yang kita ambil daripada kisah ini, iaitu nasrul rusul ba'dal isti'as, iaitu bagaimana pertolongan kepada Rasul selepas mana ia telah berputus asa, hampir-hampir berputus asa. Last kali dia bersabar, akhirnya apa yang akan dapat? Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, itu antara perjalanan sikit demi sedikit yang kita sebutkan perjalanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surah Yusuf. Yusuf antara nasab keturunan Yusuf ini, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim anaknya dua orang, Ismail dan juga Ishaq. Ishaq ini anak dia adalah Yaqub, anak kepada Yaqub adalah Yusuf. Dikatakan anak-anak Yaqub ini semuanya adalah 12 orang, semuanya Nabi. Walaupun pada asalnya mereka berlaku khianat kepada Nabi Yusuf, berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi, tetapi di akhirnya mereka dilantik kesemuanya menjadi Nabi kerana mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-beradik Nabi Yusuf ataupun anak Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam semuanya 12 orang, dan 12 orang tersebut semuanya laki-laki. Dan mereka ini dilahirkan ketika mana Nabi Yaqub sebagai pengembala kambing kepada pakciknya, pakcik sebelah Khol ni pakcik sebelah mak. Dia berkahwin dengan dua anak perempuan daripada makcik sebelah mak dia, melainkan Bunyamin dilahirkan di kawasan yang lain dipanggil di bumi Kanaan. Selepas mana Nabi Yaqub berhijrah. Jadi nak bagi tahu, Bunyamin ini adalah antara anak yang bongsu lah, sebab selepas berhijrah baru lahirnya Bunyamin. Nabi SAW
telah berkata mengenai Yusuf alaihi salatu wassalam seperti mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari daripada Ibnu Umar, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, iaitu Nabi Ibrahim, anaknya Ishaq, anaknya Ismail. Nabi Ibrahim, anaknya Ishaq, anak kepada Ishaq adalah orang yang mulia, iaitu Yaqub, anak kepada Yaqub orang yang mulia, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf ra'i'ul jamal, mempunyai satu keunikan, kecantikan yang amat unik. Mahbuban lada abih, iaitu orang yang paling dikasihi di sisi ayahnya. Mimma athara haqqi ikhwatihi alaih, iaitu kecintaan ataupun kecenderungan Nabi Yaqub kepada Yusuf ini, seorang ayah yang melebihkan cinta kasih sayangnya kepada seorang anak Yusuf, menyebabkan, membangkitkan rasa dengki, rasa hasad, rasa tak puas hati adik-beradik yang lain, sehingga mereka merancang satu perancangan yang cukup jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa qad ra'a fi manamih, Nabi Yusuf pada ketika waktu kecilnya, Nabi Yusuf melihat dalam mimpi pada ketika umurnya dikatakan 17 tahun. Ada riwayat mengatakan umurnya pada ketika itu hanya 12 tahun. Ada kata 12 tahun, ada kata 17 tahun. Dilihat apa dalam mimpi, iaitu 11 bintang ataupun planet, bintang. Wasyams, dan juga matahari Nabi Yusuf lihat dalam mimpi dia. Wal qamar, dan juga bulan Nabi Yusuf lihat dalam mimpi dia. Sajadulah, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Faqassar ru'ya ala abih, maka dia pun menceritakan mimpi ini kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Fabasyarahu bin nubuwah, maka Nabi Yaqub memberi berita gembira kepada Nabi Yusuf, iaitu kamu akan diberikan pangkat nubuwah, kenabian. Wa ta'biril ahlam, dan Nabi Yaqub mentafsirkan mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana 11 bintang itu adalah 11 adik-beradiknya akan sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sujud di sini bermaksud sujud ta'zim, iaitu sujud menghormati, bukan sujud seperti semayang tu, kerana manusia tak boleh sujud kepada manusia yang lain, makhluk tidak boleh sujud kepada makhluk. Kemudian kita lihat kisah bagaimana dicampakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Adik-beradik dia mengambil Nabi Yusuf, minta izin kepada ayah dia untuk pergi bersiar-siar, berjalan-jalan di padang pasir yang luas, biqasdi siyahah wal la'ib, saja untuk main-main, untuk berhibur, untuk bersiar-siar. Thumma alquhu fil bi'r, sampai di satu tempat mereka campakkan Nabi Yusuf dalam perigi yang kering. Wa akhbaru abahum kadhiban anna dhi'ba akalahu, mereka membuat satu pendustaan kepada Nabi Yaqub, kepada ayah mereka. Mereka kata Nabi Yusuf telah ditelan, telah dimakan, dibaham oleh serigala. Kami tak mampu nak tolong. Falam yaqtani al-ab as-salih bikalamihim. Ayah yang soleh, ayah yang soleh tak terus percaya. Walaupun 11 orang bilangan yang ramai, tapi seorang ayah yang berfikiran matang tidak mudah bulat-bulat menerima segala perkhabaran yang disampaikan. Wattahamahum bimakidatin awqa'uha fi, maka Nabi Yaqub telah memberi tomahan kepada mereka. Mereka cuba untuk membuat jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yusuf dengan dilemparkan. Ada satu rombongan datang, lemparkan satu tali. Di tali tersebut diikat timba. Kemudian mereka nak mencedok mungkin air, last sekali Nabi Yusuf yang berada di dalam perigi tersebut. Summa ba'ahu akhadhu fi Misr,
bisamanin baksin. Kemudian mereka jual Nabi Yusuf, mereka ambil, mereka jadikan dia sebagai hamba, mereka jual di pasar di Mesir dengan harga yang sangat tidak bernilai, harga yang cukup rendah. Wadda'u annahum ishtarau min sayyidih. Mereka mendakwa bahawasanya mereka membeli hamba ini daripada seorang tuan. Mereka kata mereka beli tuan, tapi mereka membeli hamba daripada tuan yang lain. Sebenarnya bukan mereka beli, mereka kutip, mereka ambil di perigi, tapi mereka tak nak sebut ambil di perigi. Bila ambil di perigi, harga akan jadi murah, orang tak nak beli. Jadi mereka awal-awal jual dengan harga yang murah, dan mereka membuat satu pendustaan. Mereka menyatakan kami beli hamba ini daripada orang lain. Last sekali mereka jual hamba ini kepada siapa? Ra'isus syurtah, ketua polis ataupun kita panggil raja lah, wa huwal aziz, kepada raja Mesir fi muhafazati syarqiyah, raja Mesir. Kemudian fa'ahabbahu, raja dia cukup suka dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan dia beritahu kepada isteri dia Zulaikha, akrimi maswah, iaitu muliakan, berikan tempat yang selesa, yang istimewa kepada hamba ini, iaitu Yusuf alaihissalatu wassalam. Itu antara liku-liku perjalanan permulaan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian kita lihat dari sudut mihnah, ujian yang ditimpakan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa kana jamaluhu ar-ra'i' sababu mihnatihi, antara begitu cantiknya, begitu cantiknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sehingga cantik itu menjadi satu ujian kepada dia. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, fa idza ana bi Yusuf idza huwa qad u'tiya syatrul hasan. Aku dengan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf sesungguhnya diberi separuh kecantikan. Separuh kecantikan diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa ahabbathu imra'atul aziz, raja Mesir suruh isteri dia jaga elok-elok hamba ini, beri keselesaan, penuhkan apa keperluan yang diperlukan. Last sekali, isteri kepada raja Mesir telah jatuh hati kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa rawadathu an nafsih, dia menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf enggan kerana Nabi Yusuf beriman kepada Allah, taat kepada perintah Allah, dan ditinggal larangan, tinggal segala yang Allah Ta'ala larang. Wamtana'a hammuhu biha liwujudil burhan 'indahu wa huwa hirsuhu 'ala at-ta'ah wa tamassuk bi adabi abaih. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam cukup taat kepada janji, berpegang sungguh-sungguh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tipu daya makidah, perancangan jahat isteri Al-Aziz, isteri Raja Mesir. Walamma khabat, apabila isteri Raja Mesir telah kecewa, kerana misi dia tidak dapat direalisasikan, kehendak dia tak dapat dipenuhi, maka dia berasa hasad, dengki kepada Nabi Yusuf. Kama huwa sya'nu sadah indama yukhalifuhum ahadul atba', seperti mana yang berlaku kepada tuan ataupun kepada permaisuri-permaisuri, bila mana kehendak mereka tidak dipenuhi, maka akan rasa kecil hati dan dia cuba untuk merancang satu perancangan yang jahat. Walamma ra'at zawjaha, apabila dia melihat suami dia berada di pintu, di mana, di daun pintu biliknya, suami dia iaitu Raja Mesir nak masuk, tiba-tiba terserempak. Nabi Yusuf dan juga isteri dia terserempak dengan Raja Mesir.
wa afhamathu annahu yuriduha bisu. Jadi isteri dia telah kita panggil telah kantai, telah apa kantai lah. Sebab apa? Sebab dia nak buat jahat dengan Nabi Yusuf. Last sekali apa yang berlaku, dia pujuk suami dia, dia bagi faham kepada suami dia, sebenarnya Nabi Yusuf ini dia nak buat jahat kepada aku. Bukan dia nak buat jahat, dia cerita Nabi Yusuf yang cuba menggoda dia. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendustakan tomahan tersebut. Fahtakama az-zawj al-aqil il-qara'in. Maka suami yang bijak tidak buta-buta menerima perkhabaran fakta sebegitu rupa. Ini menunjukkan az-zawjul aqil, iaitu suami yang matang, dia akan membuat keputusan dengan melihat kepada qarinah. Bagaimana dia menyatakan sekiranya baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam koyak di bahagian hadapan, maka isterinya adalah berdusta. Sekiranya koyak baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di bahagian belakang, maknanya Nabi Yusuf benar. Rupa-rupanya apa dia? Baju Nabi Yusuf koyak di bahagian belakang kerana isteri dia tarik. Nabi Yusuf adalah benar. Li'annal muqaddam 'ala al-mar'ah yadhhar atharu muqawamatiha. Jadi bila di belakang ni kesan isteri dia tarik, dia nak tahankan diri, nak selamatkan diri dia, koyak baju di bahagian belakang. Dan itu menunjukkan Nabi Yusuf nak lari daripada isteri, daripada permaisuri Mesir tadi. Fazaharat bara'atuhu, maka jelas bebas Nabi Yusuf daripada tomahan tersebut, daripada kesalahan tersebut. Wal tasaqat tuhmah biha, dan kesalahan tadi disabitkan kepada isteri, kepada permaisuri Mesir tadi. Wa amara Yusuf bikitmanil khabar, maka Raja Mesir kata, wahai Yusuf, tutup mulut, kunci mulut kamu, jangan bocorkan rahsia ini. Wa amaraha bil istighfar li dhanbiha. Raja Mesir bagi tahu kepada isteri dia, kamu beristighfar kepada Allah. Nabi Yusuf jangan sesekali cuba untuk membocorkan rahsia ini. Wa ma'a hadha sya'a khabaru imra'atul aziz, tiba-tiba telah viral cerita ini. Cerita apa? Isteri permaisuri Mesir ini wafattaha fi arja'il Madinah, telah tersebar luas kisah bagaimana isteri permaisuri Mesir menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wala matha an-nisa, perempuan-perempuan lain mencerca, menghina ataupun mereka memandang rendah kepada permaisuri Mesir. Bagaimana dengan hamba sendiri pun kamu boleh jatuh hati. Fa'addat lahunna ta'aman yahtaju ila al-qat' bis-sikin. Jadi permaisuri Mesir juga bijak. Bagaimana disediakan makanan ataupun buah untuk perempuan-perempuan yang memandang rendah kepada dia. Dia bagi buah, dia bagi pisau. Wa atat kulla wahidatin sikin, dia bagi setiap orang pisau. Sedang potong buah, dia perintahkan, wahai Yusuf, yakhruj alaihin, keluar, lalu saja di hadapan mereka. Maka kecantikan Nabi Yusuf telah menelusuri penglihatan mereka, menyelinap masuk dalam hati mereka, sehingga mereka tak sedar, bukan sekadar buah yang mereka potong, tangan mereka telah dilukai dengan darah, terkena pada tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa ini adalah malaikat yang mulia. Fa'azarnaha, mereka meminta keuzuran, mereka pun tergoda dengan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Thumma haddadathu bis-sijn, kemudian permaisuri Mesir
mengugut Nabi Yusuf untuk dipenjarakan, illam yastajib laha, sekiranya dia tidak menyahut apa kehendak yang permaisuri Mesir inginkan, maka Nabi Yusuf lebih rela untuk dipenjarakan. Wa fasha amruhu bainan nas, telah viral cerita ini sesama manusia. Fara'a sayyiduhu an yuzajjihu fi sijn liyahmi sum'ata imra'atihi. Jadi Raja Mesir melihat lebih baik dipenjarakan Yusuf untuk menjaga nama baik, reputasi, nama baik isteri dia. Sekarang kita lihat, ada masa lagi kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam masuk ke dalam penjara, dan Nabi Yusuf telah berdakwah agama Islam di dalam penjara tersebut. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam bila tak nak penuhi hajat keperluan permaisuri Mesir, maka Nabi Yusuf telah dimasukkan dalam penjara. Dan masuk sekali dengan Nabi Yusuf adalah dua orang pemuda. Salah seorangnya adalah Ra'isul Khubbazain, iaitu kita panggil tukang buat roti, ketua tukang buat roti. Buat roti ni ramai, tapi ketua dia, chef dia, disombat dalam penjara sekali. Atas kesalahan apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, tidak diceritakan mereka dipenjarakan sekali dengan Nabi Yusuf. Orang yang kedua adalah Ra'isu Suqati, iaitu ketua kepada yang memberi minum kepada di istana Mesir, yang menuangkan air minuman ni ramai. Ketua dia dipenjarakan. Orang yang kedua ni, dia lihat dalam mimpi dia perah di fi ka'sil malak khamran, dia perah anggur, dia perah anggur jadi arak. Di mana? Untuk gelas raja. Wara'al awal, adapun orang pemuda yang pertama tadi, tukang buat roti, dia kata apa? Yahmilu fawqa ra'si khubzan, dia membawa di atas kepala dia khubzan, roti. Wa tayran ta'kuluhu an-nas minhu, roti, dan burung memakannya. Burung makan roti tersebut. Wa talaban min Yusuf ta'birur ru'ya, maka dia minta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, wahai Yusuf, kami ni dua orang, seorang tukang ketua chef, satu lagi ketua orang yang bahagian minum, tuang air minuman. Dua-dua ni mimpi perkara yang disebutkan tadi. Wahai Yusuf, tolong takbirkan mimpi kamu orang yang mahir dalam mentakwil mimpi. Nabi Yusuf bagi tahu, menzahirkan kemampuan dia dalam mentakwil mimpi. Bukan semua orang boleh. Walakinnahu qaddama lidzalik bida'watihi sujana ila tauhidillah. Tetapi sebelum dia takwil mimpi, dia letakkan yang pertama tauhid kepada Allah, beriman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan kepada dua pemuda ini, sebelum aku takwil mimpi, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ada tak Tuhan-Tuhan mutafarriq yang bercabang-cabang? Tuhan-Tuhan yang bercabang itu lebih baik, ataupun Allah Ta'ala yang esa, yang perkasa itu lebih baik? Dakwah Nabi Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf berkata kepada orang ketua, orang yang dipenjarakan, orang yang bagi minum tadi, kerja dia bagi minum di istana, innahu yasqi rabbahu khamran, dia akan memberi kepada tuan dia, memberi minum arak. Nabi Yusuf berkata kepada yang tukang buat roti, innahu sayaslub, wahai tukang buat roti, kamu akan disalib. Fataqulu at-tayru min ra'sih, kemudian burung akan makan daripada kepala kamu. Kamu akan disalib, burung akan makan kamu. Mana dia akan dibunuh, ketua buat roti tadi. Wa ta'ammal Yusuf al-faraj, maka Nabi Yusuf perhatikan al-faraj, jalan keluar. Wa qala liman dhanna annahu najin minhuma, Nabi Yusuf berkata kepada orang yang Nabi Yusuf sangka dia akan selamat,
Dia kata apa? Uzkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Tukang buat roti memang tak selamat dah. Kalau bagi tahu dekat dia pun apa dia boleh buat, dia akan mati. Tapi Nabi Yusuf bagi tahu kepada seorang lagi pemuda yang tukang tuang air, kerana dia ni hidup, dia akan hidup, dia tak dikenakan hukuman mati. Maka Nabi Yusuf bagi tahu kepada dia, uzkurni, ingatlah nama aku di sisi Tuhan kamu. Mana ingatlah nama aku ketika kamu berada bersama dengan Tuhan kamu, iaitu Raja Mesir. Iaitu bila mana kamu berada bersama mereka, kamu sebut nama aku supaya nama aku dapat dikeluarkan daripada penjara. Bila dia keluar, fa'adsahu syaitan lupakan dia untuk sebut nama Nabi Yusuf, untuk rekomen Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Falabitha fi sijni bid'a sinin, maka bertambahlah tahun Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Kegelapan demi kegelapan, ujian demi ujian. Ada sikit lagi masa, kita lihat bagaimana mimpi raja pula. Tadi mimpi dua orang pemuda, mimpi raja. Thumma ra'al malik, iaitu raja melihat 7 ekor lembu yang gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor yang lembu gemuk makan 7 ekor lembu kurus. Wa sab'a sanabil khadra hasanah fi saqin wahidatin ya'kulhunna sab'a yabisat. 7 tangkai yang hijau yang subur dalam satu dahan telah memakan 7 tangkai yang kering. Fada'a bis-sahara, maka raja panggil tukang-tukang sihir, tanya kepada mereka, siapa pandai-pandai takwil mimpi ni? 7 ekor lembu yang gemuk makan 7 ekor lembu kurus, 7 tangkai yang segar makan 7 tangkai yang kering. Siapa yang pandai takwil mimpi, wahai tukang-tukang sihir? Mereka kata, adghasu ahlam, ini semua hanya mainan mimpi, tak boleh takwil, mainan mimpi. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami bukan orang yang ahli dalam takwil mimpi. Fatazakkar saqil malik, tu orang yang pemuda yang dipenjarakan, ketua yang bagi bahagian minum tadi, dia tiba-tiba teringat, oh, yang pandai takwil mimpi ni adalah Nabi Yusuf. Dia pun berkata, fa'aradul amr 'alal malik, dia pun bagi tahu, wahai raja, baru aku teringat ada seorang yang pandai takwil mimpi yang sedang dalam penjara, iaitu namanya Yusuf. Fawafaqa ala an yursilahu ila sijin, maka raja setuju. Raja hantar seorang utusan, bawa Nabi Yusuf, pergi ke penjara, bawa Nabi Yusuf datang untuk tafsirkan, takwilkan, takbirkan mimpi dengan sebenar-benarnya. Faja'ahu fi, maka Nabi Yusuf datang. Summa ada bil jawab ilal malik, kemudian dia menjawab jawapan kepada raja tadi. Malik tadi bagi tahu, ituni bi Yusuf, wahai Yusuf, sila takwilkan mimpi aku. Fa aba Yusuf al khuruj min as-sijn, Nabi Yusuf tak nak, bukan tak nak takwil, tak nak keluar daripada penjara. Dia tak nak keluar daripada penjara hatta tuzhir bara'atahu wa haqiqata amrihi ma'an nisa. Raja bagi tahu, hantar utusan, keluarkan Nabi Yusuf atas arahan aku nak berjumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak nak keluar penjara, tak nak keluar. Sebab apa Nabi Yusuf tak nak keluar? Nabi Yusuf kata, aku tidak akan keluar daripada penjara ini sehingga raja kumpulkan perempuan-perempuan di bandar ini, bagi tahu aku tidak bersalah dan aku bebas daripada tuduhan yang aku menggoda isteri dia. Fa ahdarahunnal malik, maka raja pun tak boleh nak buat apa dah. Raja pun panggil semua perempuan-perempuan yang ada di bandar Mesir tersebut. Wa sa'alahunna anhu qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su.
Raja Mesir tanya kepada mereka perempuan-perempuan ini mengenai Nabi Yusuf. Semua perempuan-perempuan Mesir jawab apa? Hasya lillah ma'alimna alaihi min su'. Maha suci Allah, maha suci milik Allah, kami tak lihat kepada Nabi Yusuf apa-apa keburukan. Wa aqarrat imra'atul aziz Zulaikha bi bara'ati. Isteri permaisuri Mesir juga mengakui kesucian Nabi Yusuf, tidak bersih daripada apa-apa tomahan. Wa qalat al-an hashasal haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Sekarang ini jelas Nabi Yusuf di kalangan orang yang benar, bebas daripada tuduhan. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Allah Taala tidak akan memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang membuat khianat. Okey, kita lihat sikit lagi bagaimana keluar Nabi Yusuf daripada penjara kepada istana. Nabi Yusuf keluar daripada penjara, bebas daripada sebarang tomahan, bersih, namanya bersih. Maka raja tadi tanya kepada Nabi Yusuf mengenai dengan ayyu amal yardahu li nafsih, apa pekerjaan yang sesuai untuk kamu, apa yang kamu nak. Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ard, kamu lantik aku sebagai menteri kewangan. Dia minta, bukan minta sebagai orang yang dekat dengan raja, bukan lantik sebagai tukang masak ke tidak, tetapi lantik sebagai menteri kewangan. Faja'alahu ala kulli ardi Misr. Maka Nabi Yusuf nak menjadikan ala kulli ardi Misr wa sahibul amr wan nahi wa waziran lil maliyah wa tijara wa riasatil hukum. Dia nak mentadbir Mesir, kewangan, perniagaan. Wa ja'ala khatimahu fi yadi Yusuf alladhi asbaha umruhu 30 sanah. Maka last sekali Nabi Yusuf akhirnya menjadi menteri kewangan pada ketika usianya 30 tahun. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah pada hari Rabu. Kita akan sambung mengenai dengan bagaimana perjalanan berikutnya, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf datang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berada di Mesir, adik-beradiknya berada di Palestin, datang meminta makanan kerana Palestin ditimpa kemarau. Kemudian kita lihat bagaimana helah Nabi Yusuf buat untuk memerangkap Bunyamin tidak boleh pulang ke Palestin, bahkan tinggal bersamanya di Mesir. Kemudian kita lihat juga bagaimana last sekali berkumpulnya adik-beradik Yusuf, keluarga Nabi Yusuf. Mereka saling kenal mengenal di antara satu sama lain, di mana di istana Mesir. Dan kita juga akan bacakan beberapa istifadah ataupun pengajaran yang kita dapat ambil banyak pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf ini, dari segi amanah, dari segi maruah ataupun iffah, dari segi kesabaran. Semuanya kita akan bincang insya-Allah pada minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.